Salam guys, Muaz Malik di sini dan hari ini Vivo Malaysia telah selamat melancarkan V-series diorang yang terbaru iaitu Vivo V29 5G. Maka wujudnya Vivo V29 5G ni obviously lah adalah untuk menggantikan V27 5G yang dilancarkan pada awal tahun ni. Dan jangan tanya aku mana pergi V28, kenapa dia skip kan? Sebab memang Vivo memang daripada dulu dia memang suka buat benda macam ni lah. So kalau kita tengok daripada dulu V23, lepas tu dia terus jump ke V25, lepas tu V27, sekarang V29. Jadi untuk pasaran Malaysia, Vivo V29 5G ni dia dijual pada tanda harga jualan rasmi RM1,899 untuk model 256GB dan RM2,099 untuk model 512GB. So untuk siri kali ini, kalau kita nak bandingkan dengan Vivo V27 5G sebelum ni, memang dia memang ada feature yang ditambah baik. Tapi dalam masa yang sama juga ada spesifikasi dia yang sebenarnya dia lebih kurang sama je macam V27, dan ada juga spesifikasi dia yang kalau kita tengok tu dia macam ada downgrade sikit lah. Tapi downgrade dia ni pun tak tahu lah, untuk aku sebenarnya macam tak berapa nak ambil kisah sangat pun sebenarnya. So kalau korang nak tahu apa yang downgrade dia tu, sabar, kejap lagi aku akan cerita dengan lebih lanjut. Baik, jadi kalau kita start pada dia punya rekaan luaran dia, kalau korang sekali pandang tu memang nampak macam tak ada apa-apa perubahan sangat pun kan. So Vivo V29 ni dia masih lagi mempunyai design yang slim kan. Dia nipis, and then kemudian dia ada rounded edges, ringan pun ringan. Dan yang paling penting pada bahagian hadapan dia ni, dia masih lagi mengekalkan skrin yang curve kan. Skrin 3D. Yang korang akan nampak perbezaan dia tu, pertama pilihan warna lah. So macam kalau korang tengok dalam video ni, warna dia ni dipanggil sebagai Starry Purple. So kalau daripada jauh, kalau tengok tu, kita boleh nampak lah dia macam ada dua gradient warna, iaitu warna putih susu berubah kepada warna purple kan. Dan kalau kita zoom dekat-dekat lagi pada permukaan warna dia ni, kita akan nampak lah efek glittering yang macam manca tu kan. So efek glittering ni adalah melambangkan bintang-bintang di angkasa pada waktu malam. Dan kalau kita pusing-pusingkan lagi smartphone ni, korang akan nampak juga macam ilusi. Aduh, aku tak tahu macam mana nak explain. Dia macam ada ombak-ombak beralun lah kan. Bila kena angle cahaya tu kan, bila kita pusing tu kan. Yang mana bila kita campurkan ke semua feature-feature baru untuk warna Starry Purple yang ada ni, dia akan membuatkan Vivo V29 5G ni nampak lebih unik lah. Kemudian perbezaan yang kedua, kedudukan modul kamera ni pun ada berubah jugalah. So Vivo buang kamera makro, kemudian dia letakkan kamera depth untuk portrait dekat bahagian tepi. So tujuan dia orang buat macam ni adalah untuk berikan laluan kepada ring Aura Light 2.0 yang lebih besar, lebih baik untuk sejajar bersama dengan kamera utama dan kamera ultra wide ni. So dia nampak lebih cantik lah kan. Bulat-bulat pun bulat juga. Jadi kalau dulu pada Vivo V27 ada juga fungsi Aura Light ni. So tujuan dia orang perkenalkan Aura Light ni adalah untuk macam berikan cahaya yang lembut lah, cahaya yang smooth. Ataupun senang cerita, dia jadi macam ala-ala diffuser lah untuk korang ambil gambar pada kawasan yang kurang cahaya tu. Dan untuk kali ni, fungsi Aura Light 2.0 ni pun dia berfungsi dengan cara yang sama juga. Cuma dia lebih advance sikit lah. Vivo ada bagi upgrade lah pada Aura Light 2.0 ni. Jadi selain daripada dia berikan cahaya yang lembut, ring yang lebih besar, coverage cahaya yang lebih luas tu semua, Aura Light 2.0 ni juga mampu untuk mengubah temperature cahaya tu. So Vivo gelarkan fungsi ni Smart Color Temperature Adjustment. Jadi ideanya ialah kalau let's say korang ambil gambar pada kawasan yang kurang cahaya, and then let's say dia punya background korang tu jenis background yang warm, maka Aura Light dia ni akan secara automatik dia pancarkan cahaya yang warm jugalah kan, untuk seimbangkan cahaya tu. And then kemudian kalau background korang pula jenis cahaya yang cool, sama jugalah kan, secara automatik juga dia akan pancarkan cahaya yang cool. Dan macam aku cakap tadi, perubahan cahaya ni dia akan buat secara automatik. Tapi let's say lah kalau korang nak buat secara manual pun boleh juga kan. Mana tahu korang ada macam idea-idea kreatif kan, nak bagi tiba-tiba belakang warm, depan cool, boleh, tak ada masalah kan. Korang boleh buat juga secara manual. Dan alang-alang dah cerita berkenaan dengan Aura Light 2.0 ni, apa kata kita terus sembang pasal kamera dia. Maka terdapat 4 total kamera pada V29 ni, iaitu kamera utama 50MP, kamera ultra wide 8MP, kamera monokrom 2MP dan kamera hadapan 50MP. Jadi hasil gambar untuk kawasan cukup cahaya, ini aku rasa aku pun tak payah nak cerita lah kan. Macam korang boleh nampak, kalau cukup cahaya dia memang sangat excellent lah. Boleh kata ke semua kamera
kamera yang ada memang akan perform dengan sangat baik. Cuma pada kawasan yang gelap ataupun kawasan kurang cahaya, kamera ultra wide dia memang nampak macam ada sikit struggle lah kan untuk berikan visual yang terbaik. Jadi apa yang aku nampak, gambar tu memang akan ada macam mushy sikit, and then kemudian ada noise sikit kan. Untuk kamera ultra wide dia lah. Tapi kamera utama dia bagi aku tak ada masalah kan untuk waktu malam. Lagi-lagi kalau korang gunakan fungsi Aurora Light 2.0 tu, memang akan lebih cantik lah kan. Lebih cantik, lebih sharp lah gambar yang korang tangkap tu. Jadi dengan adanya optical dan electronic image stabilization pada kamera utama dia ni, aku perasan kalau gambar ambil pada waktu malam tu, dia akan nampak lebih banyak detail lah kalau nak dibandingkan dengan kamera ultra wide dia. Dan sama seperti Vivo V27 sebelum ni, kalau kita buka kamera app dia tu, Vivo V29 ni juga turut didatangkan dengan filter-filter kreatif yang menarik lah. Memang ada banyak pilihan yang korang boleh pilih. Untuk video, setting tertinggi korang boleh henyak sehingga 4K 30 frame per second pada kamera utama dan kamera hadapan. Kamera ultra wide dia hanya boleh rekod pada 1080p sehingga 60 frame per second saja. Kemudian skrin hadapan dia pun ada upgrade jugalah. So Vivo V29 5G ni size skrin dia 6.78 inci, jenis AMOLED. Lepas tu dia ada 120Hz refresh rate, ada eye protection, ada high frequency PWM dimming, 1 billion color tu semua. Kira dia memang lengkap lah. Bahagian yang Vivo upgrade adalah pada resolusi skrin dia, yang mana sekarang ni dia 1.5K punya display. So kalau dulu Full HD+, sekarang dia punya resolusi makin tinggi lah. Jadi dengan resolusi yang lebih tinggi ni, paparan dia tu akan nampak lebih sharp lah kan. PPI dia lebih tinggi. Tak silap aku, dia punya pixel per inch dia dalam 452 macam tu. So memang tinggi lah. Lepas tu kalau sebelum ni V27 dalam kotak korang dapat adapter pengejasan 80W. Tapi V27 tu dia tak support 80W tu kan. Dia support sehingga 66W saja. But kali ni pada V29 5G ni, alhamdulillah lah, dalam kotak korang dapat adapter pengejasan 80W tu. Dan kemudian smartphone ni pun dia support pengejasan pantas 80W flash charge tu. Kapasiti bateri masih sama, 4600 mAh. Dan kemudian smartphone ni juga dia ada IP rating IP54. So kalau kena habuk sikit ke, air sikit ke, tak ada masalah. Dia tak merosakkan smartphone ni. Lepas tu untuk dia punya speaker pula, yang ini dia lebih kurang sama macam Vivo V27 kan. Sebab dia didatangkan dengan setup mono speaker yang fire dekat bahagian bawah ni. Bunyi dia bagi aku tak ada masalah lah. Bunyi dia memang kuat, memang lantang lah. Cuma yelah, bila kalau let's say korang tengok movie ke apa ke, korang akan rasa kurang imersif lah kan. Sebab dia bukannya stereo speaker. Dan lepas tu satu lagi benda yang sama juga adalah dia punya haptic vibration. Dia punya vibration dia tu meh lah, biasa je lah. So sama juga macam Vivo V27, aku memang terus matikan lah dia punya vibration dia tu. Dan last kali kalau kita tengok dari segi dia punya chip pemprosesan dia, yang ini kalau kita tengok on paper kan, berdasarkan apa yang tertulis kan, berdasarkan benchmark tu semua, memang V29 ni dia macam ada downgrade sikit lah. Sebab kalau dulu pada Vivo V27 digunakan MediaTek Dimensity 7200, yang itu performance dia lagi bagus kalau bandingkan dengan chip Qualcomm Snapdragon 778G 5G yang digunakan pada smartphone ni. Lagipun chip ni pun sebenarnya memang dah agak lama dah ada dalam pasaran kan. Aku rasa dah 2 tahun dah kot. Tapi itulah, berdasarkan penggunaan seharian aku bila aku gunakan smartphone ni, seriously aku memang tak boleh nampak lah perbezaan dia kalau nak bandingkan dengan Vivo V27. Vantage OS 13 pada smartphone ni bagi aku overall memang super smooth. Dan kemudian bila aku buka app kan, aku main game, tak tahu, aku tak jumpa apa-apa perbezaan pun. Lagipun aku rasa Snapdragon 778G ni boleh kata antara chip mid-range yang memang agak baik. Dan yang paling penting optimize lah kan, kalau korang suka main game-game yang popular tu. So sebab tu lah kot aku kata yang aku macam tak berapa nak kisah sangat lah pasal benda ni. Aku rasa kalau aku nak kisah, aku kisah lagi pasal dia punya mono speaker dia ni kan. Aduh, come on lah Vivo, patutnya dah boleh bagi dah kot stereo speaker kan. Ini kalau stereo speaker dengan screen cantik, super sharp macam ni, lagi function tu, betul tak? And by the way, satu lagi, capacity RAM dia, capacity RAM dia 12GB. Tak kisahlah korang ambil model yang 256 ataupun 512, korang akan dapat 12GB. Dan lepas tu dia juga ada fungsi extended RAM yang korang boleh tambah lagi 8GB. So 12 campur 8 dah jadi 20GB. Jadi guys, aku rasa sampai di sini saja video kita untuk hari ini, untuk Vivo V29 5G ni. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.